Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya ingin membuat perkongsian tentang bagaimana cara untuk membuat pengisian SKPMG2 Standard 4 dengan kaedah yang tepat. Ini juga merupakan berdasarkan pengalaman saya yang pernah dicerap oleh 30 orang pencerap dalam satu masa yang sama. Di dalam SKPMG2 Standard 4 terdapat 6 elemen utama, iaitu guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai dan akhir sekali murid sebagai pembelajar aktif. Kita mulakan dengan 4.1 iaitu guru sebagai perancang, di mana terdapat 3 bahagian utama di dalam tahap tindakan. Yang pertama, menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, menentukan kaedah pentaksiran dalam PDPC. Dan yang ketiga, menyediakan ABM, BBM, BBB ataupun TMK yang sesuai. Untuk mengisi bahagian TT ataupun tahap tindakan, cikgu-cikgu ataupun pencerap boleh mengisi sama ada 1 untuk ada dan 0 sekiranya tiada. Manakala untuk bahagian TK ataupun tahap kualiti, ia merupakan skor antara 1 hingga 4 berdasarkan tahap kualiti yang ada dalam RPH tersebut. Seharusnya untuk 4.1, guru-guru seharusnya mensasarkan jumlah markah maksimum untuk diskor kerana ini adalah bahagian guru sebagai perancang. Di sini saya ingin berkongsikan beberapa contoh kata kerja mengikut peringkat kognitif dan juga contoh kata kerja mengikut aras kebar, kebat dan juga kebat yang boleh cikgu-cikgu gunakan untuk penulisan objektif pembelajaran. Objektif yang baik boleh mengikut kaedah SMART. SMART bermaksud spesifik, measurable, achievable, realistic dan juga timely. Apakah yang dimaksudkan dengan spesifik? Spesifik merupakan kemahiran yang ingin dikuasai, ditulis dengan jelas mengikut konteks dan juga panduan bahan. Measurable pula bermaksud boleh diukur. Attainable atau achievable bermaksud murid mampu untuk melaksanakan tugasan ini berdasarkan kemahiran asas yang dimiliki oleh mereka. Realistik pula bermaksud sesuai mengikut konteks murid dan bersesuaian dengan keperluan dan juga kemahiran pembelajaran mereka. Dan akhir sekali, timely bermaksud murid boleh melakukan tugasan dalam masa-masa yang diberikan. Guru juga perlu menentukan kaedah pentaksiran yang sesuai semasa PDPC dijalankan. Penyediaan ABM dan juga BBM yang baik mampu memberikan skor yang maksimum untuk guru sebagai perancang. Seterusnya, bagi elemen 4.2.1 guru sebagai pengawal, terdapat 3 bahagian di sini, iaitu guru dapat mengelola isi pelajaran dan juga skop pembelajaran seperti mana yang dirancang, mengelola masa PDPC selaras dengan aktiviti pembelajaran dan memberi peluang kepada penyertaan aktif murid semasa PDPC. Sama juga cara pengisiannya seperti elemen 4.1. Sekiranya tahap tindakan ada, maka diisi dengan 1 dan 0 untuk tiada, dan skor tahap kualiti diisi berdasarkan tahap kualiti yang dinilai semasa PDPC tersebut. Seterusnya, masih lagi guru sebagai pengawal untuk item 4.2.2. Yang pertama, guru dapat mengawasi komunikasi murid dalam PDPC, mengawasi perlakuan murid dalam PDPC, menyusun atur kedudukan murid dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Seterusnya, 4.3 guru sebagai pembimbing, terdapat 5 elemen di sini, iaitu
memberi tunjuk ajar, tunjuk cara atau panduan, menguasai isi pelajaran, konsep, fakta berkaitan pelajaran, memberi tunjuk ajar, panduan, menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran. Yang ketiga, memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti pembelajaran. Yang keempat, memandu murid menggunakan atau memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan pelajaran. Dan yang kelima, menggabung, merentas, mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk, unit, tema atau kemahiran mata pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran. Seterusnya 4.41 guru sebagai pendorong. Terdapat 7 elemen di sini di mana guru perlu merangsang murid berkomunikasi, merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran, mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif, mengajukan soalan atau mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, mewujudkan peluang untuk murid memimpin, menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran dan menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. Satu lagi aspek guru sebagai pendorong untuk 4.42, terdapat 4 elemen di sini di mana guru perlu memberi pujian atau galakan terhadap perlakuan positif, memberi penghargaan terhadap hasil kerja atau idea yang bernas, memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan atau memberi respon, dan prihatin terhadap keperluan murid. Seterusnya 4.5 guru sebagai penilai. Terdapat 5 elemen di sini di mana guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PDPC, menjalankan aktiviti pemulihan atau pengayaan dalam PDPC, memberi latihan atau tugasan berkaitan pelajaran, membuat refleksi di PDPC dan menyemak atau menilai hasil kerja atau gerak kerja atau latihan ataupun tugasan. Yang terakhir 4.6 murid sebagai pembelajar aktif. Terdapat 7 item di sini di mana murid perlu memberi respon berkaitan isi pelajaran, murid berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran, melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif, memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan isi pelajaran, mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran, mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid, isu lokal ataupun global, dan membuat keputusan atau menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran. Setelah cikgu-cikgu membuat pengisian secara manual, cikgu-cikgu bolehlah pindahkan markah yang diisi atau skor yang diisi ke template yang disediakan, dan markah keseluruhan atau skor keseluruhan akan dipaparkan secara automatik. Cikgu tak perlu kira lagi skor yang keseluruhan. Borang template SKPM G2 Standard 4 automatik bolehlah di-download menerusi paparan QR Code yang disertakan. Moga memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.